Salam semua. Aku terbaca sebuah kisah di sini tempo hari, dan aku pun terasa hendak berkongsi pengalaman. Mana tahu mungkin terjawab persoalan berkenaan dengan apa yang dialami aku sekeluarga. Pada tahun 2008, aku dan suami mengambil keputusan untuk membeli sebuah rumah yang agak terpencil. Rumah tersebut dibina sebagai rumah contoh untuk satu kawasan perumahan baru pada masa itu. Jika Anda ingin membeli rumah, orang perseorangan boleh ke rumah contoh untuk melihat sendiri dalam rumah dengan perabot serba lengkap. Barulah senang untuk bayangkan keadaan rumah sebelum membelinya. Apabila kebanyakan rumah telah dijual, kami bertanya pada ejen perumahan. Kami agak tertarik dengan reka bentuk rumah tu. Mereka bentuk moden dan minimalis yang dibina sebuah sahaja dan dikelilingi kawasan halaman yang agak luas. Kami ditawarkan harga yang agak berpatutan, siap dengan kelengkapan perabot dan elektrik yang tersedia. Mesti ada yang cakap, rumah kalau dijual murah nih, mesti ada yang tak kena, mesti berhantu. Sebab memang agak klise jugalah dalam cerita hantu bila beli rumah murah ni kan. Rumah kami memang tak ada masalah. Memang rumah impian lah kiranya. Sudah 12 tahun kami duduk di rumah ni. Dan sudah ada 2 orang anak sejak kami berpindah di sini. Kehidupan keluarga kami aman damai. Sebenarnya aku nak ceritakan mengenai bus stop di depan rumah ni. Rumah kami agak terpencil. Kawasan rumah yang merupakan klon-klon rumah kami terletak agak jauh dari sini. Jalan memasuki rumah ini juga kecil tau. Satu jalan untuk keluar dan masuk, dan jalan berakhir di hadapan rumah kami, yaitu jalan mati. Selepas jalan mati, ada bukit dan belukar. Jadi, macam tak masuk akal. Di hadapan rumah kami ada bus stop. Tiada siapa yang tahu bila bus stop tu dibina. Yang aku tahu, sejak mulai pindah lagi, memang dah ada. Aku dan suami selalu buat lawak. Kata, senanglah nak pergi KL, naik bas je depan rumah. Dalam lawak, ada juga rasa tak selesa. Bus stop tu agak usang, tidak berbumbung. Tempat duduk bersimen untuk 2 orang. Ada sebatang tiang yang dicat hitam kuning dan penanda simbol bas hitam kuning yang telah pudar ditelan usia. Dan juga ada sebuah pokok ketapang besar di sebelah bus stop, menjadikannya redup walaupun tak berbumbung. Oleh kerana tiada bas yang berhenti di bus stop tu, kami agak hairan mengapa tidak dirobohkan. Nanti boleh juga kami bercucuk tanam di kawasan tu. Ada satu masa tu, suamiku bertanya di pejabat majlis perbandaran tempat kami mengenai bus stop tersebut. Tapi setelah diperiksa rekod, pihak majlis perbandaran kata memang mereka tidak pernah mendirikan mana-mana bus stop di kawasan tersebut. Mungkin pihak JKR atau JPJ lebih arif katanya. Tak apalah, ada bus stop tu pun tak mengganggu siapa-siapa juga kan. Yang peliknya, kadang-kadang jika kami sibuk di belakang rumah, seperti di dapur, bilik air atau bilik belakang, kedengaran bunyi bas di depan rumah. Memang kami jarang dengar bunyi kenderaan di hadapan rumah kami, kecuali tetamu atau abang-abang delivery. Jadi, kalau bunyi bas tu memang jelas dengan enjin bas yang agak kuat. Bila dijenguk, tiada pula basnya. Kalau ada bas pun, macam mana nak buat U-turn? Jalan mati agak sempit. Memang kena undur juga, tiada cara lain. Bunyi bas ni memang sudah jadi kebiasaan, tapi tak mengikut waktu tertentu. Kadang-kadang
pukul 3 ke 4 pagi pun berbunyi. Kalau itu tak pelik lagi. Ada sesetengah orang memang tak nampak langsung bus stop tu. Contohnya adikku, Lina. Dia selalu datang rumahku lepak-lepak. Setelah beberapa tahun berpindah di situ, satu hari masa makan, kami dengar bunyi bas. Lina tanya, "Bas mana pula tu? Sesatkah?" "Entah, berhenti kat bus stop lah kot," kataku. "Hah? Bus stop mana pula ni?" Aku muncungkan mulut, tunjuk depan rumah. Lina boleh dia tak nampak. Aku bawa dia depan rumah pun, dia tak nampak. Dia nak pergi tengok dekat-dekat, tapi aku halang. Biarlah, abaikan. Selepas tu, kami sekeluarga agak berhati-hati dengan tetamu yang nampak dan tak nampak bus stop tu. Kebanyakannya nampak. Ada segelintir je tak boleh nampak. Kami tak nak besar-besarkan lagi cerita. Tapi, kadang jadi bahan jenaka kami suami isteri. Rasa macam kerusi tuan direktur cerita bujang lapuk. Tapi, ini lagi real. Okey. Aku sambung lagi kejadian yang lebih pelik. Semasa anak sulungku Adam berumur 6 tahun, kami selalu tinggal berdua kerana suami kerja di luar kawasan. Setiap 5 ke 7 hari akan balik cuti selama 2 hingga 3 hari. Satu hari tu, Adam sakit perut. Mula-mula biasa aja, salah makan agaknya. Sudah ambil ubat, dia pun tidur. Malam tu, badannya agak panas dan bila dikejutkan, dia mengerang-ngerang kesakitan. Mukanya pucat. Aku tak tunggu lama, aku pun terus dukung dia dengan selimut-selimut sekali bawa masuk kereta. Dibuatnya masa tu, bateri kereta pula mati sebab aku lupa tutup lampu kereta sejak petang tadi. Dalam keadaan panik, aku nak telefon 999. Line pula tak ada. Selalu memang line masalah. Ini sebelum ada broadband. Internet pun tak ada. Dalam keadaan separuh panik, aku dukung Adam jalan keluar rumah. Niatnya nak tahan kereta yang lalu di jalan besar. Masa tu, jalan sunyi sepi sebab dah agak lewat. Adam pula agak berat. Masih mengerang kesakitan. Terlalu buntu, aku patah balik menuju ke rumah. Termengah-mengah dukung Adam yang badan agak semangat tu. Mungkin aku boleh hidupkan kembali kereta. Dalam keadaan yang tak keharuan, aku dudukkan Adam di tempat duduk bus stop depan rumah aku. Dan aku ke hulu hilir cari line phone. Tak sampai beberapa minit, aku nampak ada cahaya lampu kenderaan menuju ke jalan rumah. Makin lama makin terang. Sampailah aku dapat lihat bentuk bas. Aku ke tengah jalan tahan bas. Aku berlari mendapatkan Adam dan kembali ke arah pintu bas. Pintu bas pun dibuka dan nampak pemandu bas sudah turun ke pintu. "Kenapa anak akak ni?" pemandu bas bertanya. "Dia sakit sangat. Saya nak ke hospital. Boleh tak bawa saya ke hospital? Nanti saya bayar tabangnya, berapa-berapa pun." "Okey kak, masuk-masuk saya hantar," kata pemandu bas. Setelah 10 minit dalam bas, aku mula bertenang. Aku lihat pemandu tu muda lagi, dalam lingkungan 20-an, berbaju kemas, uniform biru. Orangnya kurus tinggi. Basnya pula selesa. Nampak baru, tapi tak perasan logo syarikat mana. Siap dipasang muzik dalam tu. Mungkin pemandu tengok aku cuak sangat kot, nak bagi tenang sikit. Oleh kerana tiada penumpang lain, aku dan Adam duduk di tempat duduk paling depan, dekat dengan pemandu. "Adik, bas ni memang selalu ke pergi ke kawasan rumah akak tu?" aku tanya. Adalah juga kekadang. Ini bas charter kak.
Kalau ada orang nak pergi situ, kami lalu kat situ. Terang pemandu bas tu lagi. Aku pun diam kembali. Dalam hati tak tenang. Datang juga perasaan ingin tahu. Dik, orang pergi ke kawasan akak tu buat apa? Aku tanya. Pemandu tu tergelak kecil. Yalah, itu kan kawasan pasar. Sibuklah sikit. Akak tak kisah ke duduk kawasan pasar dorang? Tak bising ke? Pemandu tu bertanya aku. Hah? Pasar? Setahu aku, nak ke pasar, aku kena pandu lebih sejam. Memang bukan dekat rumah aku lah. Aku ingat dia cakap pasal kawasan lain. Aku pun malas bertanya sebab risaukan Adam yang berpeluh-peluh, walaupun bas berhawa dingin. Pemandu bas tu hantar aku dan Adam betul-betul depan pintu masuk kecemasan. Siap dukungkan Adam lagi ke dalam. Adam dibaringkan di kerusi sementara menunggu bantuan. Aku tarik sikit uniform pemandu bas sebelum dia beredar dan hulurkan duit. Dik, terima kasih banyak ya dik. Kalau adik tak lalu kat situ tadi, akak pun tak tahu nak buat macam mana. Nih, ambillah akak bagi. Tak apalah kak, memang dah tugas saya. Nasib baik juga ada yang bagi tahu saya ada penumpang tengah tunggu kat situ. Ni pun saya kena pergi dah nih, dah lari dari jadual. Tapi diorang tak kisah pun lambat sikit, sebab tolong orang susah kan, katanya lagi. Aku pun cakap terima kasih lagi sekali dan terus ke kantor pendaftaran. Setelah doktor kecemasan memeriksa Adam, didapati appendix Adam telah pecah dan Adam perlu menjalani operasi kecemasan. Beberapa jam berlalu sampai ke pagi. Aku masih menunggu di hadapan bilik OT. Masih lagi berdebar. Suami dalam perjalanan pulang. Ibu, ayah dan Lina menemaniku. Pembedahan berjalan lancar dan Adam kembali ke ward. Selepas beberapa hari, Adam dibenarkan pulang dan kembalilah kami ke rumah. Kini, aku selalu memandang bus stop di depan rumah. Dari tingkap bilik besar tidurku, di tingkat atas boleh nampak bus stop dengan jelas. Aku masih ingat perbualan aku dengan pemandu bas tu. Mungkin bukan sebiji dialognya, tapi itulah isi perbualan kami. Banyak sangat persoalan yang melibatkan bus stop dan kawasan rumahku. Walau apapun penjelasan, aku cukup bersyukur ada yang menolongku di saat genting. Kami sekeluarga masih tinggal di rumah ni. Bila kami bersihkan daun-daun kering di kawasan rumah, kami bersihkan sekali kawasan bus stop. Bersihkan daun-daun kering di situ, biar kemas. Bunyi bas juga masih kedengaran kadang-kadang. Tapi, sejak kejadian malam tu, kami sekeluarga tak pernah nampak mana-mana bas yang lalu di situ lagi. Itu sahaja cerita yang dapat aku kongsikan. Sekian.